A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, bersyukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan kasih sayangnya serta hidayah dan taufiknya, pada pagi ini dapat kita sambung lagi dengan sedikit sebanyak topik yang akan kita sambung daripada perbincangan semalam. Benda yang kita akan fokuskan masih lagi bersekitar tentang wanita, perempuan dan cerita tentang ibu, bapa dan anak, yang insyaAllah kita akan bawa move on ke arah parenting. Jadi nampak waktu-waktu PKP ni antara benda yang kita nak kena kemaskan, nak kena sucikan, bersihkan, pastinya benda yang terkait rapat dengan diri kita sendiri, jiwa kita sendiri. Pertama, dia mesti melibatkan peranan dan fungsi diri kita, dan seterusnya bagaimana kita nak gunakan Al-Quran itu sebagai satu ruang lingkup terjemahan kepada pelaksanaan berbentuk aktual. Jadi ini satu benda yang saya jangka dekat dengan jiwa kita, dekat dengan diri kita, terutamanya bagi ibu-ibu dan bapa-bapa yang sekarang ini sedang bersama dengan anak-anak, ada di rumah masing-masing. Anak-anak ada yang tak ke sekolah, anak-anak ada yang tak pergi ke universiti, anak-anak duduk depan mata kita, dan pastinya hari ini kita dapat lihat akhlak mereka dipertontonkan, dipersembahkan, ditayangkan di depan mata kita. Jadi peranan kita pula bagaimana to check and balance apa yang mereka dapat daripada pendidikan yang dapat daripada sekolah, lalu nak diterapkan melalui pendidikan yang kita pula dapat dan sampaikan dalam bahasa yang mudah, dalam bahasa kaum. Dan insya-Allah hari ini kita cuba untuk mengolah kembali beberapa fungsi dan peranan diri kita sesuai dengan ayat-ayat Allah yang Allah nampakkan dalam Al-Quran, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua yang memberikan respon seawal pagi ini. InsyaAllah saya ucapkan terima kasih kepada beberapa nama yang ada dalam ni sekarang ni. Kak Rahayu, terima kasih kerana antara yang terawal, awalul muslimin, yang memberikan respon. Kak Rohana, Abang Rashid Kana, orang Singapura kita, alhamdulillah istiqamah. Okey, Precious Aqsa, Kak Noliza kita. Okey, Abang Harun ada, Kak Nuraini pun ada hari ni, Normah Syarif, Umi Hafsah pun ada, Laila Atikah, Kak Julia Jaafar, Moksu Kamilah, Abang Razak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada semualah yang telah pun memberikan salam, mengucapkan selamat sejahtera ke atas saya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah perkemaskan lagi penyampaian pada hari ini dan permudahkan lagi intipati yang nak disampaikan. Sebelum kita pergi jauh, okey, sebagai mukadimahnya untuk kita sama-sama ambil balik lajak daripada perkongsian semalam. Kalau ingat semalam kita buka beberapa surah, antaranya surah yang terkait daripada surah An-Nisa, surah 4 daripada 57, 58 dan 59. Okey, dinampakkan dan diperlihatkan bagaimana apa yang ada di tangan kita ini adalah satu amanah, tanggungjawab, dan amanah ini adalah satu benda yang besar yang Allah berikan khusus kepada kita untuk kita menyampaikan. Sampaikan dengan jelas, sampaikan dengan terang, sampaikan dengan begitu faham. Kalau siapa yang rajin ni just datang dalam kepala ni, cuba buka surah 5 ayat 92, tolong tepek dekat ruang komen. Apabila kita dapat benda ni, kita diminta untuk memberikan penjelasan, dan penjelasan yang kita sampaikan mesti dengan jelas, dengan terang, mesti diberikan dengan penuh kefahaman supaya kita dapat melaksanakan juga dengan kefahaman. Ideologi dan idealism yang ada pada kita, kalau semalam dinampakkan proses Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Proses kita sudah diciptakan bertahun-tahun lamanya dengan sistem pendidikan yang telah lama wujud dalam diri kita. Benda yang dapat daripada nenek moyang kita dan kemudiannya diturunkan kepada kita,
dan kemudian kita pun menurunkan sedikit demi sedikit kepada anak-anak dan cucu cicit kita. So kita pula akan menjadi orang yang mewarisi sesuatu yang kita dapat, dan akhirnya kita memberikan kefahaman yang sama untuk mereka sambung. Jadi kita nak check and balance balik, adakah kefahaman yang kita dapat ini bersesuaian dengan apa yang Allah dah lakarkan dan nukilkan dalam Al-Quran. Okey? Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Okey? Ini. Lalu Allah kata apa? Serta berhati-hatilah. Ni tengok macam mana Allah kata. Semalam kita buka 4:59. Hari ni kita top up dengan 5:92. Allah cakap apa? Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Kemudian Allah kata wahzaru fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina balagul mubin. Allah cakap, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, dan taatlah kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Wahzaru, di situ ada perintah supaya kita berhati-hati. Apabila kita dikaitkan dengan Allah dan Rasul, ingat balik formula yang dah disampaikan sebelum-sebelum ni. Apabila dinampakkan tentang Allah dan Rasul, dalam kepala kita mesti baca kitab dan sunnah. Itu pasangan dia, kita tak boleh lari. Bila mana dalam Quran Allah menampakkan ati Allah, taatlah Allah, kita nak mentaati Allah, Allah berikan kepada kita pedoman wahyunya. So di dalam wahyu itu dikandungkan dan ditulis di dalam nukilan kitab. Okey, itu adalah dalil naqli. Dalil naqli bermaksud naqli, naqala, benda yang dah dinukil, benda yang dah tertulis, benda yang dah ditetapkan. Okey, benda yang menjadi satu nukilan. Itu dipanggil dalil naqli. Dalil yang dah tertulis, ketetapan yang sudah pun jelas tertulis, dirakam, dah diletakkan satu frame, boundaries and limitation. Allah dah masukkan sebagai satu panduan untuk kita faham benda tu, dan kita kena laksanakan benda tu. Itu ada dalam Al-Quran. So dipanggil sebagai dalil naqli. Kemudian Allah kata apa? Allah kata berhati-hatilah. Okey, part ni kita kena berjaga-jagalah. Okey, nak mentaati Allah dan Rasul, ada kitab, ada sunnah, ada manual, ada praktikal. So kita kena berhati-hati di mana ada saja ruang di mana syaitan akan masuk secara halus, dan di situ ada ruang untuk kita membaca sesuatu itu dengan salah. Sebab apa? Bila mana kita mengambil sesuatu hadis ataupun sesuatu asar. Asar ni selalunya datang daripada sahabat. Hadis dikaitkan datang daripada Rasulullah. So kita kena faham begini. Hadis dan asar. Okey, asar ini kesan-kesan daripada sahabat. Hadis yang disampaikan secara kesan dan pesan diberikan kepada sahabat-sahabat ataupun generasi seterusnya untuk menyambung ataupun mengambil fadilat amal yang ditinggalkan oleh sahabat-sahabat terdahulu. Jadi mereka mengambilnya sebagai satu asar, kesan daripada ataupun tinggalan dipanggilkan kesan, tinggalan, itu asar lah. Sahabat-sahabat mereka mewariskan sesuatu juga kepada generasi akan datang dalam bentuk kerja buat mereka. Lalu contoh yang mereka gunakan itu adalah contoh yang terdekat kepada Nabi Muhammad adalah sahabat-sahabat baginda. Itu dipanggil sahabat, tabi' dan tabi'in. Lepas tu datanglah salafus soleh, apa semua bagai. So proses ini kita kena kenal. Akan ada saja ruang-ruang manusia akan menyebabkan berlakunya pollution ataupun contamination dari sudut hadis palsunya, akan masuk dengan pelbagai-pelbagai doktrin-doktrin bid'ah yang baru, menyebabkan apa yang disampaikan purely daripada Allah dan Rasul tadi tercemar, lalu menghasilkan satu bentuk perbuatan ataupun amalan-amalan yang boleh menyebabkan kita tersasar daripada kehendak Allah dan Rasul tadi. So berhati-hati dan berjaga-jaga, nak lebih nampakkan di situ. Kemudian Allah kata fa in tawallaitum fa'lamu, sekiranya engkau berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah. Allah kata apa? Ketahuilah bahawa kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan dengan jelas. Kewajipan seorang Rasul adalah menyampaikan dengan jelas, sampaikan supaya orang faham dan tahu bagaimana hendak melaksanakan benda ni, apply benda ni sesuai dengan keadaan. Waktu Nabi dapat benda ni, waktu dapat wahyu yang disampaikan melalui Jibril, Rasulullah menyampaikan sesuai dengan keadaan zaman baginda, sesuai dengan praktis di tanah Arab, sesuai dengan practicality dan locality keadaan semasa,
Situasi waktu itu menghendaki penjabaran Al-Quran, pendetailan Al-Quran ataupun penyampaian Al-Quran waktu itu sesuai dengan zaman Nabi. Dan di akhir zaman sekarang, kita kena faham bahawasanya dunia semakin menjadi ramat. Ramat ini tahu kalau kata syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, semalam tu kita bacakan daripada surah Al-Baqarah ayat 185, diturunkan Al-Quran itu dalam keadaan manusia dalam fasa yang ramat, fasa yang manusia memerlukan kepada pencerahan, pencairan, baru penjelasan, perlukan kepada kefahaman kerana manusia dalam keadaan kepanasan. Panas, ramat itu maksud dia panas. Ramadan itu satu fasa panas. Kita sekarang ni dalam keadaan panas. Ibu bapa panas dengan anak-anak punya perangai, anak-anak punya habit, suami punya habit. Isteri pening kepala, bingung dengan suami bingung dengan isteri. So dua-dua keadaan ni berantaian, termasuk dengan anak-anaknya sekali. So semua kita dalam keadaan memerlukan kepada satu petunjuk yang dapat mengeluarkan kita daripada situasi yang panas ini, situasi yang bingung ini. Rasulullah 40 tahun mencari jawapan, mencari jalan, mencari satu petunjuk, lalu Allah hadiahkan dan anugerahkan baginda dan mengangkat baginda sebagai Nabi. Benda itu disampaikan dengan satu berita yang sangat besar. Itu dipanggil An-Naba. Kalau surah An-Naba itu cerita tentang berita besar. Daripada An-Naba itu memberikan Nabi nubuwah. Daripada Nabi, An-Naba, berita besar, memberikan Nabi nubuwah. Dengan nubuwah itu mengangkat baginda menjadi seorang Nabi. So ini ada keterkaitan. An-Naba, berita besar, disampaikan kepada Nabi yang menerima berita besar. Macam mana Nabi mendapat gelaran Nabi ini? Kerana nubuwah tadi, mendapat satu proses kenabian. Macam mana? Dengan wahyu yang diturunkan, Nabi dapat untuk diri dia, dan kemudian Nabi ditugaskan untuk menjadi Rasul, menyampaikan. Rasul itu bicara seorang penyampai, seorang pembawa risalah, pembawa berita. Tadi dah dapat berita, so dia kena bawa berita ini sampaikan kepada orang ramai. Ini adalah satu proses yang kita kena faham. Why? An-Naba tadi itu Nabi dapat 1400 tahun lepas. Dia bukan sekadar satu berita yang hari ini kita nak baca dengan berulang-ulang. Duk baca saja, habis sampai umur mati, kita tak faham-faham lagi apa yang Nabi sampaikan. Dan itu menjadi satu situasi sangat-sangat rahmat untuk kita. Al-Qurannya dah ada, petunjuknya dah ada, tetapi kita tidak faham macam mana kita nak run the system. Macam mana kita nak menjalankan sistem tersebut di dalam rumah tangga kita. So kita kena tahu, apa yang ditulis tadi adalah satu bentuk rububiyah. Rububiyah ini peraturan. Peraturan yang nak dilaksanakan dalam mulkiah kita, dalam rumah tangga kita, dalam institusi rumah tangga yang kita ada. Kemudian dari situ, rububiyah itu nak diberikan kepada ubudiyah daripada kalangan suami, isteri, anak-anak, iaitu ibu dan bapa, untuk diberikan kepada mereka yang menjadi ahlinya. Semalam tu kita nampak kan cerita tentang ahliha, kepada orang yang berhak. Yang berhak dapat ni, suami berhak kerana hak isteri untuk mendapat ilmu daripada suami. Hak seorang isteri adalah untuk mendapat kepimpinan daripada suaminya. Hak anak-anak adalah untuk menerima kepimpinan daripada bapa dan ibunya, menerima ilmu daripada ibu dan bapanya, menerima pedoman bagaimana hendak melaksanakan hidup dan tuntutan perintah di atas muka bumi. Hak itu datang daripada ibu dan bapanya kepada anak-anak mereka. So part ni kita kena sama-sama memikirkan jalan bagaimana untuk kita memahami part untuk mencari jalan supaya kita jumpa apakah langkah-langkah kepada pelaksanaan Al-Quran yang sebenar. So proses ni masing-masing kena cari jalan lah. Macam mana kita nak baiki dan fahami perjalanan hidup kita nanti, insyaAllah. Okay, so ayat semalam tu kita dah buka kan, daripada 4, 5, 7, 5, 8 dan 5, 9. Cuma hari ni saya rasa saya nak sambung sikit semalam bila kita bukakan cerita tentang amanah tu, 458 tu. Jadi amanah itu kita kena pegang, kemas-kemas. Dia ada satu surah satu surah disebut dalam surah Al-A'raf ayat 171. A'raf 7171. Okey, cuba buka 7171. Hari ni kita sembang ayat yang tu.
Okey. Kalau dah jumpa, yang mana nak tepek boleh tepek, yang mana yang nak tengok dekat skrin boleh tengok di skrin. Okey. Apa Allah kata? Wa iza, apabila Allah kata wa iz, bukan wa iza, wa iz, dan ketika nataqnal jabal, kami goncangkan gunung. Dinampakkan sekarang ni gunung ni kena goncang di atas mereka seakan-akan naungan, wa dhannu, dan mereka mengira annahu, bahawa ia waqi'un, akan berlaku, akan jatuh. Waqi' ni cerita tentang peristiwa, tentang sesuatu yang akan berlaku. Jadi dinampakkan di sini keadaan ataupun gambaran gunung tu yang digoncang tu ibarat seperti naungan, dia dekat atas kepala kita dan ada benda besar yang nak jatuh atas kepala kita. Okey, bihim khuzu ma atainakum, kepada mereka ambillah ma, apa yang atainakum, kami memberikan kepada kamu, biquwah, dengan kuat, wazkuru, dan ingatlah, ma fihi, apa di dalamnya, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Okey, part ni kita kena baca dan kita kena fahamkan secara harfiah. Okey, sini saya kena keluarkan muka saya supaya kita nampak apa yang saya nak detailkan. Okey. Hari ni tajuk dia, kita nak sambung kepada satu topik perbincangan, perempuan, antara muslihat, dan perhiasan solehah bagi lelaki. Nampak topik dia macam bunyinya jiwang sikit, tetapi kita kena tahu, kalau siapa baca caption yang saya dah bagi pagi tadi, caption tadi tu menampakkan satu perbandingan antara peristiwa yang diterakamkan dalam Quran, bagaimana muslihat para wanita yang disebut dalam Quran itu terutamanya melibatkan plan ataupun skim, ataupun satu, orang kata, fitnah yang sedang mereka rancang untuk menjerat Nabi Yusuf. Ada tak? Ada. So kita nak ambil pelajaran apa yang dirakamkan Quran itu, ada cerita dia, bagaimana wanita ni mampu menjadi manipulasi kepada sistem dan akhirnya menjerat lelaki-lelaki yang beriman ataupun lelaki-lelaki yang mahu untuk menegakkan urusan din. Kemudian ada pula contoh wanita yang baik, tetapi duduk di dalam sistem lelaki yang buruk pun ada juga. So dua-dua ada di dalam Al-Quran, contohnya ada. Termasuk juga suami yang sudah menerima aturan yang baik daripada Allah, tetapi akhirnya mereka diuji dengan isteri yang tidak mahu mengikuti apa yang mereka bawa. Buat-buat tak faham, suami cakap, suami tegur, suami bagi tahu, mengelehkan suami. So akhirnya suami kekal sebagai orang yang mendapat kefahaman agama, tetapi isteri masih lagi mahu kekal duduk dalam kejahilan. So ini part-part yang kita nak kena kemaskan. Okey, so ada kat sini kita nak kena tengok wa'is dan ketika kami goncangkan. Okey, part ni semua kita ni akan diuji. Ni kita akan diuji. Kita akan diuji dengan apa? Kita akan diuji dengan pelbagai benda yang menyebabkan kita akan jadi orang yang bergoncang. Keimanan kita, kefahaman kita diuji, akal kita, supaya kita menjadi orang yang menggunakan akal. Nak digoncangkan benda ni, dia memerlukan kepada satu tindakan kita memberikan cubaan, ujian, ataupun kita test kefahaman yang ada pada diri kita. Macam semalam kita memberi satu ujian untuk kita melihat sejauh mana kefahaman kita tentang Al-Quran. So masing-masing pakat bagi jawapan. Ada yang bagi jawapan A, ada B, ada C, ada D, dan kita bagi satu kefahaman yang mudah. Bendanya ada dalam Al-Quran dan benda itu dah stated dalam Al-Quran, dinukilkan, itu dinampakkan dalil nakli tadi. Bendanya dah ada dalam Quran dah lama dah jawapannya. Dan jawapan itu dah diguna pakai oleh Nabi untuk menjelaskan apa tu Quran. Dan kita hanya mengulangkan skrip yang sama. Kalau kita ambil benda ni daripada buku teks sekolah kita, itu belum lagi daripada Allah. Itu masih lagi dari karangan manusia. Tetapi bila kita ambil dalil naklinya, datangnya daripada Allah, benda tu is fix. Allah yang bagi kita Quran, Allah yang bagi kita kitab, Allah yang memberikan kita kefahaman.
Dan kita hanyalah jadi orang yang menyampaikan kefahaman tersebut. Okey, so kena faham. So di situ dinampakkan kita nak kena goncang ni. Ada benda kita kena goncang akidah anak-anak kita. Ada benda kita kena goncang akidah isteri kita. Tahu? That's why sebelum akad nikah, apa yang Tok Kadi buat? Tok Kadi goncang dulu bakal suami ni dan bakal isteri ni. Apa dia goncang? Dia tanya syahadah, dia tanya apa tu rukun iman ke, rukun nikah ke. Dia goncang lebih sikit, dia tanya soalan doa kunut. Kan, doa kunut tak lepas, then macam mana kau nak kahwin? Dia suruh test baca Fatihah. Fatihah mungkin lepas, dia test baca doa, doa pula tak lepas. Sebab apa? Nampak simple, tetapi inilah benda yang kita nak goncang. Nak goncang supaya kita rasa something, ada benda yang dekat atas kepala kita yang kita nak kena laksanakan. Ada amanah. Kalau setakat tanya soalan doa kunut apa semua tu lagi, tu belum lagi. Tapi sebenarnya benda itu adalah satu contoh nak bagi tahu, kalau doa kunut pun kau tak lepas, macam mana kau nak memimpin seorang wanita yang kau nak bawa dia dalam urusan agama. Kena faham, lelaki dan wanita once berkahwin, dia melengkapkan sebahagian lagi daripada agama. Kita duk menyanyi sedap ayat ni, kan? Kita duk kahwin itu adalah mengikut sunnah. Bila dalam kad kahwin tu pakat tulis, jadikanlah kami pasangan yang sebaik Khadijah dan Muhammad, sebaik dengan Nabi itu dan Nabi ini, kan? Sebaik lelaki ini macam lelaki ini. Cantik ayat kita dan doa kita tu. Tetapi adakah praktikal kita begitu? Itu Allah kata dalam surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi mata pena, apa yang mereka tulis. Demi apa yang mereka tulis. Tahu? Kalau kita dah tulis dah dalam kad kahwin tu, okey, doakanlah, jadikanlah mereka sebagai pasangan yang bahagia seperti mana Khadijah dan Nabi Muhammad. Contohnya kan, tulis dekat dalam kad kahwin. Tengok pengantin dia, dengan tudungnya bersepah tak pakai, pakai baju ketatnya, seksinya, dengan lelakinya, pakai botainya, apa lagi semua. Adakah itu gambaran kepada akhlak yang nak mencerminkan doa tadi? Orang yang nak doa ni pun dia atas bawah. Tengok pengantin, tengok doa. Tengok pengantin, tengok doa. Tengok pengantin balik, doa je lah, moga-moga dia dapat hidayah. Itu saja kita mampu seru kepada pengantin tadi tu. Ni cerita kita nak buat. Ni dah kahwin dah ni. Ni baru peringkat nak akad nikah. So saya suka kalau saya buat saya punya munakahat ataupun saya punya prinsip dalam kita menyampaikan khutbah kepada bakal ataupun anak saya sendiri, kita sampaikan khutbah kepada, kalau anak-anak RPWP ni mudahlah sebab anak tu anak-anak kita, kan? Anak-anak yang kita kahwinkan, dia tak akan lepas kepada Tok Kadi lagi, melainkan benda tu ditausiahkan melalui ibu dan bapa-bapa dia. So kita sendiri akan firmkan anak-anak dengan rukun nikah tu sendiri. So kita bahagi kepada mereka, ni ada satu benda yang sangat-sangat penting, mesej dia. Tahu? Kalau anak ini peranan dia untuk tahu dan faham rukun nikah. Rukun nikah tak banyak, ada 5 je. Tetapi 5 benda ni adalah benda yang nak memastikan rukun rumah tangga itu betul-betul melaksanakan titah dan perintah Allah sampai mati. Bab tu adalah benda yang kita kena faham dan kita kena jelas macam mana kita nak laksanakan ayat-ayat Allah itu dalam bentuk pelaksanaan. Dia bukan lagi hanya kita baca sedap, mendayu-dayu, merdu saja. Tak. Dia dah mula satu step yang lebih tinggi. Part pelaksanaan, macam mana kita nak membawa perintah Allah itu dilaksanakan di dalam masjid kita daripada hari pertama kita akad nikah. Ni kena ingat balik perbincangan kita daripada episod-episod sebelum ni, 45 episod dah ni. Maksudnya dah kena recall balik nota lama. Apa itu masjid pertama yang dibina dengan dasar takwa. Kita kena check balik masjid yang kita bina, masjid apa, rumah tangga kita, adakah dibina dengan dasar takwa yang sebenar. So ayat ini berguna dan berfungsi untuk banyak situasi. Kalau ayat ini, surah 7 ayat 171, diletakkan dalam elemen institusi rumah tangga, ayat dia akan berbunyi macam mana? Kalau diletakkan dalam bentuk individu, ayat dia bunyi macam mana? Diletakkan dalam bentuk pergerakan ataupun satu movement untuk menegakkan agama, dia akan jadi satu ayat yang berbunyi lain, kefahaman dia. So ayat ini, dia mampu untuk menjadi satu kertas litmus
yang akan memastikan di mana rationality kita dalam melaksanakan sesuatu perintah. Apabila kita membacakannya dalam institusi keluarga, kita letakkan sebagai amanah, kita letakkan kepada ibu dan bapa, kepada anak-anak, dan kita kena membacanya dengan konteks yang lebih kecil. Kerana hujungnya, mesti Allah tekankan kepada orang yang bertakwa. Khusus untuk mereka yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Semalam kita sembang tentang takwa. Semalam kita sembang daripada surah 49, surah Al-Hujurat, ayat 13. Allah kata, dan paling Allah, nampakkan Allah kata apa? Dan Allah paling nak, Allah paling suka, Allah paling inginkan adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang terbaik, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Hujungnya tetap cerita tentang ketakwaan. Dan Al-Quran ini hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. So kita tak boleh lagi takwa, kalau kita terjemahkan sebagai takut, takwa kita terjemahkan sebagai takutlah kepada Allah, maka kita tak akan boleh keluar daripada konteks kefahaman yang lebih besar. Kita akan letak dalam skop yang sangat kecil. Okay? So kita kena pergi kepada skop yang besar, di mana luaskan maknanya kepada maksud komitmen. So how committed we are dengan ayat-ayat Allah, how committed we are dengan sesuatu yang Allah dah bagi kepada kita as a guideline. So dalam ni cerita dia, saya nak tarik, draw attention kita dalam urusan rumah tangga. Kalau kita sebagai suami, sebagai isteri, hari akad nikah kita itu, kita hanya diuji, digoncangkan dengan 2-3 benda saja. Tahu, nak akad pun dah menggigil, nak akad pun ada yang sampai pingsan, ada yang sampai pitam. Itu baru akad secara ritual yang keluar daripada mulut. Akad yang kita cuma lafaz untuk mengesahkan kita lah suami, dan seorang lagi ijab dan kabulnya sebagai seorang isteri. Itu baru lafaz. Tetapi adakah kita benar-benar memahami tanggungjawab dan peranan once kita sudah pun menyelesaikan lafaz akad nikah tadi? Kerana once kita dah lafaz, ada 5 rukun nikah tadi tu terpalit dan sentiasa dituntut di atas bahu kita. Apa yang dituntut di atas bahu kita adalah cerita tentang rijal, nisa, wali, saksi, ijab dan kabul. Ada 5 benda ni. Ijab dan kabul dah lepas. Untuk nikah itu menjadi satu nikah yang sah, dia kena ada 5 benda ni. Lelakinya, wanitanya, kena ada walinya, ada ibu bapa ke, ada bapak ke, datuk ke, bapak saudara ke, abang ke, ada wali hakim ke, itu antara peranan wali tu. Kemudian ada saksi. Saksi tu, kalau ikut kita hari ni, saksi itu hanya duduk ketika akad nikah. Tetapi implementation rukun nikah ini, fungsi dan peranan rukun nikah tadi itu untuk memastikan rukun rumah tangga itu kekal selama-lamanya. So kalau kata suami isteri ada masalah, suami isteri ni dia ada mengalami satu krisis, ingat balik ijab dan kabul kita, janji setia kita tu, tahu. Jadi di situ adalah yang nak menguruskan kita punya anger ataupun orang kata tempered, kita jenis baran apa semua, nak marah kadang-kadang suami nak marah, kadang-kadang benda tu keluar dekat kepala, cerai je, keluar benda apa, lafaz talak saja. Tapi yang mengikat suami ni, kerana suami ni dia punya akal dia at least dia lebih jauh daripada perempuan, dia tak emosional seperti wanita. So ijab dan kabul tadi adalah ikatan yang nak mengingatkan kita kepada perkahwinan. Itu ijab dan kabul, janji setia kita. So jangan ingat ijab dan kabul tu hanya ketika kita nak akad nikah saja. Tak, ijab dan kabul adalah satu perjanjian, janji setia antara suami dan isteri. Apa janji setia yang ada dalam ijab dan kabul tu? Banyaklah kita nak kena layout dalam tu. Antaranya adalah suami sebagai seorang pemimpin dan nisanya sebagai orang yang dipimpin. Dan dua-dua ini dia janji setia. Nak menerima seadanya dari sudut, kalau kata apa saja rezeki anak, yang nak memimpin adalah suami sebagai bapa, isteri sebagai ibu. Itu antara fungsi ijab dan kabul. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Rijalnya kena jelas. Macam mana suami untuk menjadi seorang rijal, bapa sebagai abal hakam, dan nisa menjadi seorang yang membantu, assist, qarina, sebagai pendamping kepada suami, dan wali, saksi yang menjadi pihak ketiga yang akan menjadi orang yang sentiasa memantau perjalanan perkahwinan yang
ikat dengan janji setia tadi. So kena tahu ni. So goncangan kita ni kena tahu, every time kita akan digoncang dengan ujian dalam rumah tangga. Kita akan diuji dengan isu anak-anak, kita akan diuji dengan isu suami, kita akan diuji dengan isu isteri. Dan fitrah wanita, ni fitrah wanita. Fitrah wanita adalah perempuan yang akan sentiasa didatangi dengan haid, darah yang akan sentiasa tumpah, darah kotor yang akan sentiasa dia keluarkan. Tiap-tiap bulan akan ada isu berkenaan dengan isteri, akan ada benda yang akan menggoncang situasi rumah tangga. Ada saja benda yang akan jadi isu dan konflik yang akan mengakibatkan suami akan diuji, isteri akan diuji dengan nilai perkahwinan tersebut. Bohonglah kalau kita kata tak pernah bergaduh sepanjang kita berkahwin. Itulah pasangan yang paling bohong sekali. Sebab apa? Mesti wajib ada dalam perkahwinan sesuatu peristiwa yang akan mengakibatkan perselisihan. Wajib ada. Nabi dengan Aisyah pun ada. Nabi dengan Hafsah pun ada. Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi yang bukan Nabi lah. Nabi dengan isteri-isteri, bukan Nabi dengan sahabat. Nabi dengan isteri-isteri Nabi yang lain pun mempunyai krisis dalam rumah tangga. Tetapi itu adalah kisah rumah tangga Nabi. Dan Nabi mempunyai solution dan kaedah untuk menyelesaikannya dengan pedoman wahyu. So kita pun benda yang sama. Ada wahyu, ada pedoman dan guidance daripada Quran. Part ni kita nak kena cari jalan macam mana kita nak kena memahami konteks Al-Quran tadi tu sebagai, tengok Allah kata apa? Allah kata khuz. Dinampakkan di situ Allah suruh kita jadi orang yang pegang, ambillah. Khuzu ma atainakum. Ambillah apa yang kami berikan kepada kamu biquwah, dengan kekuatan, dengan kuat, pegang sungguh-sungguh. That's why Nabi cakap dalam hadis Nabi itu, taraktu fikum amroin ma intamasaktum bihima. Apa yang kami berikan ni engkau berpegang teguh dengan kedua-duanya. Kitab Allah wa sunnat Rasulih. Pegang betul-betul. Bukan sekadar kita pegang Quran tu, pegang je, tak jadi apa. Dia kena berpegang sampai dia menjadi satu akidah. Berpegang sampai dia menjadi satu kefahaman yang kuat, jelas, sampai kita tahu apa sebenarnya yang kita nak kena laksanakan dengan perintah Allah. Sampai kita tahu how to maneuver dengan ayat-ayat Allah ini dalam pelaksanaan harian. Sampai kita tahu macam mana Allah adjust kita dengan wahyu dia. Kod sini tak jadi, tang sini tak kena, Allah adjust supaya kita follow the rules. Kita masih lagi dalam boundaries and limitation Allah. Dalam masa yang sama kita kekal istiqomah dengan titah dan perintah dia. Part tu yang ramai masih gagal. So kita nak kena bantu di sini. Kita nak kena cari jalan macam mana kita nak bantu, terutamanya di akhir zaman ini. Masyarakat semakin jauh daripada kefahaman Al-Quran. Masyarakat semakin tidak memahami isi kandungan Al-Quran. Kita tak boleh lah tanya anak-anak kita. Saya sekarang ni saya nak bawa draw attention parents kat luar sana tu untuk melihat anak-anak kita. Anak-anak kita adalah, kalau kita tanya anak kita sekalipun apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, mereka belum tentu lagi jelas untuk menjelaskan. Mereka sendiri tidak boleh. So kadang-kala antara cara dan kaedah Allah ajar adalah kena goncangkan mereka ni. Goncang, bagi kejutan. Kena kejut mereka, bangkitkan mereka daripada tempat tidur, bangkitkan mereka daripada selimut, bangkitkan mereka daripada kesenangan mereka, bangkitkan mereka daripada tempat tidur mereka itu dan uji mereka dan berikan mereka ini satu bentuk satu persoalan, pertanyaan untuk menguji kefahaman mereka. Kalau tidak, mereka tak bingung. Untuk menyebabkan orang kembali kepada agama hanyalah dengan bingung. Tahu? Bila kita rasa kita tak tahu, ini yang penting. Bila kita rasa kita tak tahu. Sebab tu kita cari ilmu. Sebab kita rasa kita jahil, kita rasa kita tak tahu, kita rasa kita bodoh, kita rasa kita ni orang yang no idea apa yang kita buat dekat atas dunia ni. Dan kita akan cari agama. Dan kita akan cari pedoman. Masalah manusia ni, dia rasa dia serba tahu. Dia rasa dia dah serba cukup. Okey, dah cukup dengan solatnya, dah cukup dengan puasanya, dah cukup dengan zakatnya, dah pergi umrah, dah pergi haji. Dia rasa serba cukup dengan Islam yang dah rasa I'm settled. Dah settle dah dia punya tanggungjawab agama, maka dia cuma istiqomah saja buat benda yang dia rasa selama ini dia buat dah cukup betul. Sedangkan banyak lagi benda yang kita tak settle dengan Al-Quran itu sendiri.
Banyak benda yang kita tak faham lagi daripada apa yang ada dalam Al-Quran. Banyak lagi benda yang kita nak kena cari, nak kena kemaskan, nak kena kuatkan dan perteguhkan daripada ayat-ayat yang Allah dah bagi. That's why Allah kata tu, ambil benda tu sebagai satu benda yang menjadi kekuatan kepada kita. Kemudian Allah sambung lagi, wazkuru. Di sini nak jadi sebagai satu zikir. Wazkuru itu daripada perkataan zikir. Okey? Ingatlah. Ingatlah. Zikirkanlah. Kena tahu ada dua makna yang kita boleh jelaskan di sini. Satu, ingatlah. Satu lagi, jadikan sebagai zikir. Apa yang ada dalam Quran itu bukan kita nak jadikan sebagai sesuatu yang dibaca di mulut semata-mata. Tahu, contohnya kita dah hafal surah Al-Mulk, ajar anak kita baca surah Al-Mulk, kemudian anak kita pun jadikan dia sebagai hafalan. Sebelum tidur dia baca, bangun tidur dia baca, kan? Kemudian kita bagi surah-surah tertentu, Yasin, Khamis, Malam, Jumaat, buat tiap-tiap minggu sampai menjadi satu zikir di mulut. Tak baca dalam buku pun dah boleh baca dengan lancar dekat mulut. Dia jadi satu benda yang bermain-main di mulut kita. Tapi itu hanyalah sebagai zikir di mulut. Zikir ini adalah sesuatu yang jadi peringatan di kepala kita, benda yang lekat dekat dada kita. Zikir yang kita bawa ke mana-mana. Contohnya, kalau Allah kata dalam Quran, jangan engkau dekati zina. So kita dah letak dalam dada kita satu batas hudud yang Allah dah frame kita, jangan dekati zina. Keluar rumah, kita nampak bersepah orang perempuan yang dalam keadaan sentiasa mendedahkan kita kepada satu bentuk zina. Zina mata, terdedah tak? Terdedah. Nampak tak pakai tudung pun kita akan tengok juga. Nampak yang buka sana, buka sini, kita akan terdedah juga kepada satu untuk zina mata. Jadi nak mendekati zina tu pun sebenarnya terlalu mudah. Untuk lelaki sangat-sangat mudah kalau kata imannya tidak kuat. Apa lagi kepada seorang suami. Kena dah kahwin bertahun-tahun, duk ngadak orang yang sama, tiba-tiba boleh datang pelbagai perasaan. Bosan boleh datang, boleh rasa macam nak cari perempuan lain pun ada. Banyak ni bagi lelaki. Fitrahnya lelaki dia akan rasa begitu. So macam mana peranan seorang isteri nak maintain, nak memastikan perasaan yang sama seperti mereka kahwin itu, waktu akad nikah dulu sentiasa berkobar-kobar. Sentiasa ada ikatan yang masih sama macam mana mereka kenal. Macam mana kita awal-awal bercinta. Kalau sempat bercinta lah. Okay? So macam mana benda ni nak diikat dengan ikatan. That's why ijab dan kabul itu sentiasa di-renew. Dia bukan sekali saja dilafaz, benda tu settle. Tak. Isteri kena cari jalan how untuk maintain benda tu, kemasnya untuk memastikan kita ni kekal dalam konsep yang sama. Okay? Dalam situasi dan perasaan yang sama. Okay? Tu part tu kita nak kena ingat. Zikir itu yang kita nak ingat adalah seluruh isi Quran itu. 6,236 ayat itu benda nak kena lekat dalam kepala, zikir. Kalau tadi cerita zina saja, riba tak masuk lagi, bohong tak masuk lagi, banyak benda lagi dalam Quran yang Allah suruh kita jaga-jaga. Banyak benda. So benda tu kena dizikirkan di kepala. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah 62, surah Jumaah, kan, Allah kata tentang ayat yang ke-9, 10 dan 11. Kalau siapa yang bacalah 9, 10, 11 tu cerita tentang macam mana kita nak kena faham. Selesai saja solat, faiza qudiyatis solah. Allah kata, apabila engkau telah selesai melaksanakan, menunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan zikir-zikirkan. Apa yang Allah suruh kita zikir? Allah suruh kita ingat. Benda yang kita kena kuat dan kena faham yang 24 jam berjalan adalah zikir kita tadi tu. Zikir apa? Tausiah yang diberikan daripada solat tadi. Dalam solat, imam akan membacakan Al-Quran. Imam akan membacakan ayat-ayat perintah. Imam akan sampaikan pesanan-pesanan tausiah daripada Allah yang diberikan dalam bentuk wahyu. Allah dah bagi kat kita satu ayat Quran. Ayat itu nak dibacakan, nak disampaikan mesejnya. So kalau ikut 5 minit solat tadi tu, dia adalah dalam bentuk kita solat dan kita nak mendirikan perintah solat. Imam yang membaca ayat-ayat itu sebenarnya bukan ayat-ayat yang saja-saja dia pilih. Sepatutnya ayat yang ada mesej yang nak disampaikan kepada orang dekat belakang kita, orang yang kita pimpin. Ada mesej kita nak sampaikan. Kalau suami, dia mesti tausiahkan kepada isteri sebelum keluar pergi kerja. Ada tausiah yang disampaikan, ada tausiah khusus yang diberikan, ada peringatan khusus yang diberikan. So peringatan tu kena ingat. Kalau anak-anak kita, biasa kita akan pesan kan, kalau anak-anak yang diulang alik kan, so jangan cakap dengan orang yang tak kenal.
Itu tausiah tak? Itu tausiah. Contoh kan, jangan pergi main game contohnya kan, habis tu singgah shopping complex main game dululah kalau kata waktu sebelum PKP kan, ataupun pergi melepak dekat mana-mana, pergi shopping mall, pergi sini pergi sana. Ibu bapa mesti akan ni sampaikan, jangan keluar dengan lelaki yang tak dikenali, jangan keluar pergi dating, banyak benda lah kan kita akan bagi. Setiap apa yang diberi ada tausiahnya. Bagi telefon dekat anak ada tausiah, nak tengok TV ada tausiah, nak keluar rumah ada tausiah, nak buat kereta ada tausiah, bawa motor ada tausiah, pergi main dekat playground ada tausiah. Tausiah itulah yang nak dizikir-zikirkan. Dan tausiah tadi dan tidak lari daripada apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Jadi apa yang kita buat sebenarnya tersusun. Kita jadi orang yang menyusun langkah kita dengan langkah Al-Quran. So kita tak jadi orang yang melangkah Al-Quran. Kita langkah dengan Al-Quran. Kita bukan, Allah dah bagi perintah, kita skip perintah tersebut. Kita langkah Al-Quran. Kita buat ikut nafsu kita. Kita tak ikut Quran, kita langkah mengikut langkah keinginan dan hawa nafsu kita. Di situ kita dah langkah Al-Quran. Bukan kita ambil Quran, kita langkah dia. Tahu? Ambil Quran ni, Quran duduk sini, kita langkah dengan kaki. Itu pun kita dah marah sangat dah. Mak kita cukup marah kan. Kalau ada Quran dekat atas lantai, kita pula pergi langkah, pergi pijak, apa lagi duduk dekat atas Quran tu. Itulah adab kita dengan Quran yang hari-hari kalau kita tengok, mak kita akan marah. Letak Quran dekat tempat yang satu level dengan buntut pun kita dah rasa marah. Letak Quran kena tempat tinggi. Jadi, apa yang orang tua kita ajar, itu semua dalam bentuk ritual dalam kita menghormati adab kita dengan Al-Quran. Tapi tanpa kita sedari, sebenarnya banyak langkah-langkah kita hari ni yang kita buat mendahului Al-Quran. Al-Quran kita letak kat belakang. Perintah Allah kita letak kat belakang. Kitab Allah kita letak kat belakang. Sunnah Nabi kita letak di belakang. Semua yang kita jalan ikut langkah kita. Kita buat ikut suka kita. Kita buat ikut kehendak kita. Nafsu kita. Kita buat suka hati kita. Apa yang ikut suka Allah, belakang. Jadi itu satu contoh kita melangkah Al-Quran. Kita buat dengan apa yang kita rasa kita suka, bukan apa yang Allah suka. Jadi langkah kita tadi itu adalah langkah yang buruk, langkah yang busuk, kerana kita tidak ikut apa yang Allah dah layoutkan kepada kita. That's why hari ni banyak benda yang kita lihat, apa saja yang kita buat, nampak tak kena, serba tak kena. Anaknya tak menjadi, isteri tak menjadi, suami pun hewaya, isteri dah banyak ikut akal dan nafsu sendiri, suami pun ikut cakap isteri, kan? Anak-anak boleh lawan cakap ibu dan bapa. Why? Kerana langkah kita semua dah berterabur. Langkah kita sudah tidak ikut langkah Al-Quran. Langkah kita sudah tidak ikut langkah Allah dan Rasul. So, kita tidak jadi orang yang berhati-hati dan berjaga-jaga dalam melangkah di dunia ini, berjalan di dunia ini. Kita berjalan tanpa pedoman wahyu. Kita berjalan mengikut nafsu. So, part tu yang kita nak kena faham. So, di situ Allah kata, la'allakum tattaqun. So, kita committed dengan siapa? Hari ni, our commitment adakah kepada manusia melebihi kepada Allah, ataupun komitmen kita melebihi kepada komitmen dunia kita? Tahu? Sekarang ni kita bertembung dua sistem. Sistem Allah dengan sistem manusia. So, di mana komitmen kita yang lebih di sini? That's why ada yang orang call kat komen, ada yang orang komplain, saya kerja dengan company ni gini sampai saya tak sempat nak solat. Itu cerita solat saja ni. Contoh. Okey, contoh. Kan, saya sibuk sangat ni. Punyalah fokus, terpaksa fokus dengan kerja saya. Kalau saya tinggal kerja saya ni, habis. Benda ni semua tak boleh run. Banyak benda tak boleh jalan. So, saya terpaksa fokus kepada kerja. Dalam masa dia fokus kepada kerja itu, Allah itu diletakkan di belakang. Allah terpaksa dikecualikan, diutamakan apa yang sistem dah tentukan. So, sistem tu dibuat oleh siapa? Manusia. Dan kita duduk dalam sistem tersebut dan kita terpaksa akur dengan sistem yang ada di dalam dunia hari ini. Dan itulah yang menjadikan kita ni mangsa kepada sistem sehingga kita terkeluar daripada kehendak Allah. So, di situ Allah cakap apa? Pegang kuat-kuat. Kita mesti akan digoncang, kita akan mesti diuji, kita akan pasti akan diberikan dengan ujian yang akan menyebabkan kita tak tahu macam mana kita nak respon kepada, kecuali orang yang betul-betul faham dan jelas apa saja yang dia buat
ada musibah ke, ada bencana ke, ada benda yang menguji dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tahu ini semua datang daripada Allah dan kepada Allah lah dia akan kembali merujuk. Nak rujuk kepada Allah, rujuk kepada kitabnya. Rujuk kepada kitabnya, ati Allah. First kali, ikut balik. Taatlah perintah Allah. Benda yang Allah dah fix, taati. Benda yang Allah dah cakap, taati. Kita tahu apa yang kita buat, apa yang kita cakap, semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Part tu kita kena cari jalan. Macam mana kita nak kemaskan. Okay. So, nak masuk topik yang seterusnya. Barulah kita boleh masuk kepada ayat yang kedua. Okay? Yang ni faham Boleh jelas So, siapa jelas, siapa boleh nampak, siapa boleh faham, saya tengok daripada nota-nota yang Umi kongsikan tu, nampak macam boleh kita terus kepada ayat yang seterusnya. InsyaAllah. Okay, ayat ni adalah surah 4, ayat 34. Cuba baca surah An-Nisa, ayat 34. Okey. Kita tengok ayat 434. Okey, ni ayat dia. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Okey, dah jumpa Okey, boleh baca. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Allah kata apa? Kaum lelaki ar-rijal. Okey, di sini kita nak kena nampakkan fungsi lelaki itu. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Rijal adalah pelindung. Qawwam ni dia berdiri. Maksudnya kalau berdiri dia lebih tinggi. Ni nak nampakkan. Okey, dia lebih tinggi daripada wanita. Allah memilih lelaki untuk ditinggikan. Jadi sifat rijal ini adalah seorang yang menampakkan ketinggian dia dari sudut apa? Ilmu. Diberikan kefahaman. Hari ini saya pun dah tulis dalam caption kita tu, lelaki ni secara fitrahnya, fitrah lelaki, fitrah suami. Fitrah suami, dia mesti menjadi orang yang lebih tinggi ilmunya berbanding perempuan. Itu secara dasarnya dalam Al-Quran. Tapi secara aktualnya di luar sana kita dapat lihat kebanyakan lelaki-lelaki ada masalah konflik dalam memahami agama dan dia nak menyampaikan kepada isteri dan anak-anak. Ini konflik yang hari-hari berlaku. Suami tidak dapat nak menjelaskan agama kepada isteri. Dan bila isteri berkehendak kepada agama, ni isteri nak berubah ni, isteri nak berhijrah. Isteri mungkin dah umur dah masuk 40, dah rasa dah nak baik, jadi baik, nak tinggalkan fahaman-fahaman nenek moyang, mungkin dah pergi umrah, dah pergi haji, dapat hidayah apa semua bagai, nak berubah. Tapi suami belum capable. Ini konflik yang berlaku hari ini. Suami tak nak lagi. Suami yang tak mahu lagi nak cari ilmu. Suami yang masih lagi selesa dengan kehidupan lama. Suami yang masih lagi rasa macam bingung, pening, tak faham, tak nampak jalan. Ini dilema dia. Dilema bagi seorang wanita yang nak berubah tetapi mengalami situasi suami yang tak nak islah. Tak nak jadi isteri, tak nak jadi suami yang kembali kepada fitrah agama. Ni part ni kita nak kena cari jalan. So ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Bima, dengan sebab faddalallah, diberikan kelebihan Allah, Allah telah melebihkan mereka ini, sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain. Maksudnya di antara lelaki dan perempuan, Allah lebihkan bahagian lelaki berbanding perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan kerana itu menafkahkan, menginfakkan daripada harta mereka. So kalau ikutkan dari sudut harta, laki inilah sepatutnya yang menanggung wanita, diberikan kelebihan. Kalau ikutkan laki, kalau tengok kalau dalam faraid pun laki akan dapat 2/3, 1/3 dia akan diserahkan kepada perempuan. Itu satu contoh nak nampakkan perbandingan apabila dilebihkan adalah laki berbanding perempuan. Anak laki pun akan dilebihkan dalam urusan berbanding anak perempuan. Ini sebagai satu contoh sajalah, okey, untuk kita fahamkan di mana diberikan kelebihan-kelebihan tu. Kemudian fasalihat, maka dinampakkan di sini wanita-wanita soleh dan taat. Mereka ini hafizat, menjaga diri,
lil ghaibi, saat tak terlihat, bima dengan sebab hafizallah, untuk menjaga Allah. Kalau dalam urusan ni saya just cerita untuk kita semua faham lah. Mereka ini adalah orang-orang yang menjaga diri mereka, menjaga kehormatan mereka. Ini cerita tentang wanita, cerita tentang perempuan. Kita nak nampakkan beberapa konflik untuk kita sama-sama faham. Di hujung nanti ayat ini ada satu konflik yang kita kena jelas tentang apa yang diajar di sekolah dahulu dan kita faham dahulu dengan apa yang kita nak kena faham sekarang. Ini konflik yang kita nak nampakkan. Allah kata apa kemudian? Wallati, dan wanita-wanita takhafu, kamu khawatir, nusyuzahunna, mereka nusyuzahunna, mereka ini derhaka, fa'izuhunna, maka nasihatilah mereka, wahjuruhunna, dan pindahkan mereka, hijrahkanlah mereka, fil madaji', daripada tempat tidur mereka, daripada lambungan mereka, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Okey, part ni saya nak kalau boleh kita berlapang dada sikit dan kemudian kita nak kena olah dan kena fahamkan satu poin penting yang kita nak kena jelas. Pertama sekali adalah tentang wanita-wanita yang kamu khawatiri mereka derhaka. First sekali Allah nak nampakkan gambaran kita bimbang. Kita bimbang. Kita takut mereka ni akan jadi nusyus. Fa'izuhunna, maka bukan sekadar nasihat, mau'izah ini adalah satu pengajaran. Kita kena kepung mereka ini dengan ilmu. First, kita takut isteri kita ni derhaka. Derhaka bukan cerita mereka ni mesti jadi orang yang berselingkuh dekat luar sana apa semua. Tak. Kederhakaan isteri ni yang berlaku bila kita menyuruh mereka buat sesuatu tetapi mereka tidak taat. Kan? Mereka tidak dapat nak patuh kepada apa yang kita nak berikan. So prosesnya suami mestilah melebihkan diri dari sudut ilmu untuk mereka jadi khawam daripada nisa mereka, dan kemudian mereka nak kena mengajar mereka ilmu-ilmu tadi tu supaya mereka ini dibendung daripada menjadi orang yang derhaka, daripada mereka ini bertukar menjadi orang yang sepatutnya soleh kepada toleh. Untuk orang yang taat kepada kita, patuh kepada perintah suami, tetapi tak pasal-pasal jadi orang yang menderhakai suami. Wahjuruhunna, maka kena hijrahkan mereka, kena keluarkan mereka daripada comfort zone mereka, dan kita kena berikan mereka wadribuhunna, kena berikan mereka itu pendidikan, kena didik mereka. Kalau ikut dalam ni diterjemahkan sebagai pukul. Benar, dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang menampakkan tentang daraba, itu cerita tentang pukul. Seperti mana Musa menggunakan tongkatnya dan dia diperintahkan untuk memukul laut, pun dinampakkan sebagai daraba. Tapi dalam ayat yang lain Allah kata, alam tara kaifa daraballahu masalan. Contohnya surah Ibrahim ayat 24, Allah kata, alam tara tidakkah kamu perhatikan, fadaraballahu masalan, Allah membuat satu perumpamaan. Jadi di situ Allah tak gunakan perkataan pukul. Allah nampakkan satu bentuk macam mana Allah buat. Macam mana Allah buat benda tu sebagai satu contoh. Okey. So perkataan ini nak dilembutkan lagi kepada kita supaya tak timbul konflik. Allah suruh nasihat. Tadi awal-awal Allah suruh nasihat. Takkan tiba-tiba Allah suruh pukul. Kan ada konflik. Nasihat, Allah suruh didik, Allah suruh ajar, tiba-tiba Allah suruh pindahkan tempat tidur, lepas tu Allah suruh kita pukul. Jadi benda itu dia jadi satu benda yang tidak synchronize dengan satu suruhan yang di awal tadi. Kita nak bentuk isteri kita sebab kita bimbang supaya mereka ini jadi orang yang derhaka. So proses dia mesti dengan proses pendidikan. Pukulan itu pukul, tetapi boleh jadi pukul dengan kata-kata. Tangan ini bukan untuk kita didik dengan ni. Sebab rijal itu dilebihkan, rijal ini bukan dengan kekuatan fizikal. Perempuan bukan lawan bagi lelaki dari sudut tangan. Dari sudut kita nak mendidik dengan keganasan ataupun kita nak ajar dengan pukulan. Wanita bukan, kita nak katakan dia satu level dari si lelaki. Lemah wanita itu tak layak untuk kita pukul. Dia sendiri pun memerlukan kita punya naungan.
wanita itu sendiri pun memerlukan perlindungan kepada kita. Sebab tu atas tu Allah kata, Ar-rijal itu berlindung kepada nisa. Kalau dekat atas tadi Allah dah cakap lelaki ini pelindung, takkan kat bawah tu diperintahkan untuk pukul? Sepatutnya kita melindungi mereka, bukan kita memukul mereka. Kan dah lari sedikit konfliknya di atas dengan ayat di bawah ni. Ini yang kita nak nampakkan. Konflik itu yang kita nak kena treat. Sebab Allah dah cakap kita ni melindungi. Sepatutnya peranan dan fungsi suami melindungi. Tetapi kenapa di hujung itu berlaku kekerasan yang kita nak kena fahami. Okey? Itu yang kita nak kena timbang tara. Part tu, apakah yang kita kena jelas. Peranan suami, cari ilmu. Bab suami yang cengeng, yang tak pasal-pasal suka marah isteri ataupun suka menggunakan fizikal ke atas isteri ni adalah suami yang tak berilmu. Yang berilmu, insya-Allah dia akan banyak memukul dengan kata-kata. Sindiran daripada mulut itu lagi sakit, lagi pedih. Kalau kena, dia boleh berbekas. Tahu? Cakap boleh berubah muka. Cakap aja belum pukul lagi. Pukul berubah muka sebab lebam. Ini cakap lebamnya di hati. Tahu? Kita rasa berdongkol, berdendam dengan kata-kata suami tadi tu. Kata-kata yang memukul isteri, kan? Kalau takat cakap dia dah gemuk tu, terpukul lah. Tu baru kata-kata dia dah gemuk. Isteri ni dia mengharapkan pujian. Tapi bila kita memberikan sesuatu yang berbentuk sarkastik ni, kadang-kadang dia boleh mendatangkan satu bentuk perasaan yang kecil hati. Tapi kaedah kita ni, kita mengajar satu benda yang kita nak mendidik mereka kembali kepada agama. Tahu? So pukulan kita itu adalah pukulan yang menyebabkan ni. Kadang-kadang kita sembang tu, kan, suami, ni cerita suami. Suami mesti tahu kat mana kelemahan dan kekurangan isteri. Dah berapa tahun hidup, berapa puluh tahun hidup, mesti kita nampak dari segi attitude, dari segi akhlak, kan. That's why kadang-kadang Nabi tak cakap. Contohnya, ada satu kisah, kisah wallahualam lah betul ke tidak, tetapi ada dalam riwayat. Kalau kata Nabi bila mencuba masakan daripada Aisyah, katanya lah Aisyah yang masak, waktu nak makan tu rupa-rupanya masakan daripada Aisyah tu tak cukup masin. Apa Nabi buat? Nabi bagi Aisyah rasa. Katanya begitu ceritanya. Wallahualam betul ke tidak riwayat ni. Tapi itulah yang dikisahkan, benar saya dengar. So waktu Aisyah minum, Nabi tak tegur nak cakap benda tu, nak komplain benda tu masin. Tetapi macam mana Nabi memukul dengan cara Nabi. So nak kata masin kan, rasa sendirilah. Kadang-kadang kita boleh cakap dengan mulut, tetapi macam mana Nabi mendidik dan menasihati dengan kaedah yang harmoni. Jadi di sini yang pentingnya adalah harmoni. Memukul dia tidak akan mendatangkan keharmonian. Dia tidak akan mendatangkan satu benda yang menegakkan rukun rumah tangga. Dia boleh menjejaskan rukun rumah tangga. Even efeknya anak-anak akan melihat. Kesannya adalah pada anak-anak. Dan benda itu akan jauh perginya. Dah lah kau bimbang, dia derhaka, kau pergi pukul dia pula. Kan contoh nak nampakkan. Jadi kekerasan tangan itu bukan satu cara dan satu jalan yang Allah endorse. Kalau kita faham ayat ini. Kan? Sebab apa? Tengok ayat tu. Maka jika mereka mentaati, maka janganlah engkau mencari mereka di atas jalan yang salah. Sesungguhnya Allah, dia maha tinggi, maha besar. Part ni, once dia dah betul, dia dah ikut langkah kita, jangan pula kita cari jalan yang lain. Jangan pula kita guna kaedah yang salah untuk kita tarik dia punya attention kepada agama. Dia mesti ada cara dan kaedah. Allah dah ajar kita mengikut kaedah yang betul, kaedah yang tepat. So part ini kita nak kena cari jalan. Part ni kita nak kena faham. Ni siapa cakap ni gemuk-gemuk jangan sebut. Kak Rahayu. Okey? Jadi kita nak kena ambil pelajaran. Sebab tu saya nampakkan tadi, rukun nikah ni adalah 5 perkara yang Allah sebut dalam Quran. Perempuan, wahai lelaki, fahamilah wanita. Wahai lelaki, kena faham perempuan. Perempuan secara fizikalnya mereka akan datang bulan. Tumpah darah. Once tumpah darah, mereka akan sakit. Sakitnya, darahnya akan turun dekat tempat yang sama. Tiap-tiap bulan wajib akan ada sakit yang tu. So tumpah darah, haid ini cerita tentang darah kotor. So kekotoran isteri ni tiap-tiap bulan akan kita hadap. Tiap-tiap bulan kita akan lalui. Jadi isteri dia akan ulang lagi benda yang sama. Kadang-kadang kita dah bagi tahu bulan ni, bulan depan dia buat balik. Dia akan buat balik. So kelebihan suami ni adalah dari sudut kesabaran dia.
Dituntut kesabaran yang tinggi. Kerana apa? Engkau nak memimpin seorang wanita yang fitrahnya bengkok untuk diluruskan. Tahu? Kita pula suami wajib lurus. Sebab tu ar-rijal qawwam. Ni kena lurus ni. Rijal ni kena lurus. Fitrahnya kena tegak. Kalau rijalnya pun bengkok, dia pun ikut pakaian wanita, maka dia pun sama-sama akan jadi macam perempuan. Jadi, ini pendidikan yang kita nak kena bagi tahu. Pendidikan supaya kita membentuk suami dan isteri ni jelas. Perempuan ada beza. Laki yang rambut pendek, perempuan mesti rambut panjang. Kebanyakan dan wajib perempuan kita tengok ramai yang rambut panjang. Di situlah cerita rambut. Sebab rambut ini mencerminkan akhlak. Perempuan rambut panjang, maksudnya mesti panjang dia punya urusan dia. Tahu? Dia antara lelaki dengan perempuan, lelaki sikat pakai tangan pun dah settle. Perempuan belum tentu lagi boleh sikat pakai tangan. Sebab apa? Sebab di situ mereka perlukan masa. Itu juga ceritanya, kita nak mendidik lelaki kadang-kadang senang. Benda straightforward. Perempuan belum tentu boleh straightforward. Rambut dia nampak panjang, lepas tu ada berpintal-pintal-pintal kan, lepas tu patah balik, tu pintal-pintal-pintal-pintal balik. Macam-macam rambut dia orang ada. Sebab apa? Rambutnya panjang, urusannya panjang, akalnya pun panjang. Nafsunya pun lagi panjang daripada lelaki. So, di situ perbezaan lelaki dan perempuan. Kalau pergi tahlul, lelaki senang je nak botak kepala. Perempuan ada tak cerita perempuan nak botak kepala? Kita pun tak tahu siapa yang botak, siapa yang tak botak. Sebab benda dalam tudung. Dan rasanya tak ada yang pergi umrah balik botak. Betul tak? Perempuan tak akan berani botakkan kepala. Sebab apa? Sebab dia cuma kena cukup 3 helai tu je. Dia akan cari juga 3 helai tu. Yang nak disucikan adalah rububiyah, mulkiyah dan ubudiyah. Wanita tadi. Lelaki, dia boleh botak licin. Dia boleh settlekan kepala dia, dia boleh cukur kepala dia. Jadi, selalu saya test kepada jemaah-jemaah lelaki baik, kan? Ataupun perempuan. Untuk perempuan, mungkinlah dia akan korbankan 3 helai. Takkan ada yang berani nak botakkan kepala. Tapi untuk lelaki ni, kalau 3 helai saja dia ambil, nak botakkan kepala pun tak sanggup. Lelaki ni, cerita lelaki ni, engkau nak korbankan rambut kau pun tak sanggup. Jangan sembang macam mana kita nak bentuk benda lain. Jangan sembang kita nak acukan dengan benda lain. Kalau kita punya sembahan masih di rambut, tahu, rambut pun kita panjang macam perempuan, rambut pun berpintal-pintal lah macam perempuan, lelaki dah menyerupai wanita, and then di situ ada masalah. Kerana Allah dah nampakkan batas lelaki dan perempuan beza. Pakaian lelaki mesti 2 pakaian yang tidak berjahit, pakaian yang lepas. Perempuan mesti pakaian yang berjahit, aurat je sama macam aurat ketika solat. Pakaian ihram lelaki dan perempuan pun dah tak sama. So, mesti ada sebab kenapa secara ritualnya dijadikan begitu peraturan dia. Supaya kita boleh bezakan, boleh kenal lelaki dan perempuan. Boleh letakkan pakaian, sistem. Pakaian itu cerita tentang sistem. Sistem lelaki dan sistem perempuan. So, macam mana kita nak kena betulkan balik fahaman dan peranan kita, fungsi kita sebagai seorang lelaki dan seorang wanita. Macam mana kita nak betulkan? Ar-rijal yang kita nak kena cipta. Dan wanita, nisa yang kita nak kena bina. Tahu, bina ni mengikut apa yang Allah dah nampakkan, kena mendidik mereka. Kita bimbang takut mereka derhaka. Memang kita takut, siapa nak isteri derhaka? Suami mesti tak nak isteri derhaka. So kalau tak nak isteri derhaka, didik mereka. Bukan terus pukul. Kan? Didik. Kena ajar. Kena beri ilmu. Kena betulkan mereka. So kalau mereka nak dibetulkan, kita pula tak ada ilmu, so suami wajib cari ilmu. Suami wajib dibentuk dengan ilmu. Dan ilmu di sisi Allah adalah Al-Quran. So kita kena kembali balik ke mana? Kembali kepada Quran. So baru senang kita nak bentuk isteri. Sebab apa? Dalilnya adalah Quran. Dalilnya adalah Allah. Barulah kita boleh cakap anti Allah wa anti Rasul. Dan bila kita menjadi seorang suami, Allah cakap apa? Tugas seorang Nabi tadi, tugas seorang Rasul tadi adalah menyampaikan dengan jelas. So, ambil fungsi Nabi dan Rasul tadi, kita pun sebagai suami, sebagai pemimpin, kena terangkan dengan jelas. Kena berikan dengan jelas. Supaya apa yang kita cakap datangnya daripada Al-Quran. Datangnya daripada wahyu. Itu yang kita kena fahamkan. Okay? So, kita nak kena bina. Bina siapa? Bina isteri-isteri kita. Akhlak lelaki dicipta dengan Al-Quran tadi tu, diberikan pedoman dan wahyu Al-Quran itu, dinampakkan kehebatan, ditinggikan. Allah nampakkan tak? Allah dah cakap tu lah. Faddalallah. Ditinggikan kita ni, lelaki ni. Sebagai apa? Sebagai pemimpin untuk memimpin wanita.
So wahai, nak cakap kat isteri-isteri pun, nak cakap pilih suami tak boleh. Itulah suami korang. So itulah suami yang nak kita bantu, suami yang nak kita didik, suami yang nak kita betulkan. Dan kalau kata isteri-isteri ni dah mempunyai seperti Asyah ni isteri kepada Firaun. Nak buat macam mana? Dah kahwin dah, tiba-tiba baru nampak kefiraunan suami. Kan, baru nampak suami ni jauh daripada agama. Kan dah kahwin nak buat macam mana? Itulah pilihan dan takdir kita yang kita tentukan. Kenapa kita kata kita tentukan? Kita yang pilih calon tu. So kita yang tentukan dia suami kita. Allah izinkan berlaku. Kena ingat this is the tricky word. Allah izinkan kita berkahwin. Tetapi kerana itu adalah pilihan kita. Kita pilih. Allah berikan kepada kita. Tak kisahlah kahwin sebab mak bapak pilih, mak bapak yang pilih untuk kita. Sama juga konsep dia. Kita yang pilih. Allah izinkan. Tak kisahlah dapat suami baik ke suami tak baik ke apa semua, Allah izinkan berlaku, tetapi belum tentu Allah redha. Tapi kalau Allah izinkan berlaku dan hasilnya baik, di situ ada redha Allah. Di situ ada bersama-sama disertakan dengan ilmu Allah. Tapi kalau dah Allah izinkan dan lepas tu pula hidupnya porak-poranda, suaminya penagih dadah ke apa semua bagai-bagai, tiba-tiba nak salahkan Allah. Dan itu adalah benda yang salah. Tak baik kita nak menyalahkan Allah dari sudut begitu. Kerana kita yang banyak membuat pilihan. Kita yang banyak membuat pertimbangan sendiri. Kita cuma memohon doa supaya Allah mempertemukan kita dengan jodoh. Tetapi sebaiknya kita kena muhasabah. Muhasabah diri kita dulu sebelum kita lepaskan semuanya kembali ke langit. Menyalahkan takdir. Tak baik macam tu. Sebab kebanyakan benda yang kita buat di dunia ini, kebanyakannya adalah mengikut hawa nafsu kita, mengikut keinginan dan kehendak kita, mengikut pertimbangan kita. Walaupun kita cakap macam-macam lah, kan, kita kata kita dah berdoa begitu, buat hajat, buat solat hajat, buat istikharah apa semua bagai, tetapi itu semua tidak lagi meletakkan kita ini terlepas daripada kita kena muhasabah diri. Apa saja pilihan yang kita buat tertakluk kepada keinginan kita. Alright, tu kita kena faham. Yang dah couple tapi akhirnya mereka bernikah, wajib bertaubat juga dosa-dosa couple lepas? Tanya je. Okey, yang dah couple tu dah lepas-lepas. Okey, Allah dia mengampuni dosa once kita dah mula istighfar atas kejahilan kita yang lalu. Surah 4 ayat 17 tu ada cerita dia. Allah mengampuni lantaran kejahilan kita. Walaupun ketika itu kita rasa kita dah macam adalah agama sikit semua, tapi kita tak jahil. Kan? Bila kita dapat ilmu yang hak ni datang dari Al-Quran. Ilmu Quran ini yang akan menampakkan, kata litmus tadi saya cakap kan, Al-Quran ini yang akan menampakkan, oh rupanya dulu aku ni bodoh lagi. Saya sendiri pun waktu saya belajar Quran dulu, belajar agama dulu semua, still kita rasa sekarang ni baru kita dapat kefahaman yang jelas. Jadi waktu kita belajar dulu, itu adalah proses kita mencari Allah, kita mencari jawapan, kita mencari jalan yang lurus. Tetapi bila kita dah dapat jalan yang lurus, baru kita faham, oh dulu jalan kita adalah jalan yang bengkok. Walaupun kita dah belajar agama, tetapi jalannya bengkok. Okey? Tengok tu Allah kata apa? Ayat 4:17 tu, Ummi Hafsah dah tolong paste kan? Allah kata, sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanya bagi mereka yang melakukan kejahatan kerana tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Keyword dia adalah segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. So cepat-cepat buat islah. Cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat kita cari jalan untuk kembali semula kepada Allah. So Allah dah bagi ayatnya, Allah dah bagi surahnya, surah An-Nisa. An-Nisa juga surah 4 surah An-Nisa ayat 17. Dan tadi surah 4 ayat 36, dalam surah An-Nisa Allah menampakkan lelaki kena rijal. Kenapa dalam surah An-Nisa Allah nampakkan lelaki? Dan sebelum surah An-Nisa ada surah Ali Imran. Ali Imran ini cerita kita nak kembalikan balik fungsi keluarga Ali Imran. Kita sendiri nak kena perbaiki diri kita menjadi orang yang mengikut titah dan perintah Allah. Kita sendiri nak kembali mengikut aturan Allah. First, Allah nampakkan Al-Fatihah. Second, kita nampak Al-Baqarah. Kucak-kacirnya hidup kita ni mengikut sistem manusia, mengikut sistem lembu, duduk dalam sistem yang porak-peranda. So Allah berikan kita aturan. Jadi balik keluarga Ali Imran. Suami yang jadi fungsinya seperti suami. Macam mana keluarga Ali Imran. Betulkan balik sistem keluarga. Tapi dalam sistem keluarga, antara masalah yang kita nak kena betulkan adalah nisa-nisa kita yang berambut panjang ni. Banyak kepala yang berpintal-pintal ni. Banyak benda yang dalam kepala yang serabut tu. Dalam tudung disembunyikan. Segala apa yang disembunyikan?
tutup dengan tudung tu, nak sembunyikan apa? Dengan rambut kerintingnya, dengan rambutnya mengurainya, kadang-kadang tak sikat, tak mandi, tak shampoo lah, apa semua berbau semua tu, tutup dengan rambut. Sebab apa? Itulah yang kita nak cover. Banyak dah aib dia, banyak aib dia. Jangan ingat perempuan yang melepaskan rambutnya itu adalah perempuan yang bebas. Free hair ni bebas. Tak. Orang yang free hair itu terang-terang pula melawan perintah Allah. Kita menutup sesuatu yang kita simpan. Wanita ni, dia sedang menutup sesuatu yang ada dalam kepala dia. Ada masalah tak? Banyak masalah. Yang kita nampak, yang ditonjolkan tu kebanyakannya indah-indah, itu hanyalah sebahagian daripada benda yang lahiriah. Kita cuma nampak yang baik-baik. Tapi banyak tak rahsia rumah tangga tu tersimpan dalam rumah tangga sendiri? Tak banyak yang diceritakan. Aib suami, aib isteri banyak disimpan dalam hati. Sebab tu Allah kata dalam Quran tu, wanita-wanita yang soleh dan taat, mereka menjaga diri mereka saat tak terlihat dengan sebab nak menjaga Allah. Ni banyak rahsia yang ada pada perempuan, tahu, yang nak dipelihara. Aib suami, isteri yang nampak. Kekurangan suami, isteri yang nampak. Macam mana hebat pun suami di luar sana, tetapi isteri lebih kenal siapa suami dia. Tapi takkan dia nak cakap. Masalah ni bila rambut dah lepas keluar. Tahu, pakai tudung yang mana yang terkinja-kinja tu, yang dalam TikTok tu tak boleh cakap apalah. Itu memang pakai tudung tu, pakai tudung ritual, betul-betulnya ritual sajalah. Langsung tak faham adab, langsung tak kenal akhlak. Tetapi yang dah tutup elok dah ni, pakai tudung semua. Tapi bila masalah keluarga, cerita dekat Facebook. As good as dah membuka aurat, as good as dah mendedahkan aurat, as good as dah memperlihatkan, tahu, apa yang sepatutnya dilindungi, jangan ditutup. Itulah cerita tentang aurat kita yang wanita-wanita nak jaga. Pakaian dia mesti berjahit, mesti ditutup kemas, mesti dipelihara. Itu perintah kepada wanita. So lelaki, dia lepas sebab apa? Pakaian dia lain. Dia bebas. Dia banyak keluar. Banyak urusan dia terlibat dengan urusan-urusan yang keluar. Kena pergi berperang. Kena banyak itu. Banyaklah. Perempuan dengan lelaki, pakaian dia dah tak sama. Kena faham tu. Yang ni kalau kita nak masuk parenting, satu khusus tajuk dia topik pakaian saja. Kenapa pergi umrah, manasik dan maqasidnya kena pakai macam ni. Itu satu topik yang sangat besar. Okay? Alright. Ada soalan lain lagi? Sebelum kita nak tutup, dah 1 jam 12 minit. Alhamdulillah. Alright, itulah kita, satu pesanan dan satu peringatan. Dan pesanan ini bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri juga sebagai rijal, sebagai lelaki. Dan pastinya apa yang kita cuba bantu hari ini adalah kita nak memahami maqasid Al-Quran. Once kita faham Al-Quran, dan mudah untuk kita bergerak di atas pelaksanaan ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain tu, dia hanyalah satu bentuk aksesoris untuk melengkapkan lagi kefahaman Al-Quran kita. Quran secara dasarnya, dia akan memberikan kita satu whole bird eye view, dan kita akan nampak satu bentuk angle yang sangat besar, macam mana kita nak berjalan di atas muka bumi Allah ni dengan pimpinan wahyu. Cuma kita akan sentiasa diuji dengan pelbagai fitnah-fitnah yang berbentuk fitnah dunia dan fitnah wanita. Nabi sendiri pun cakap dalam hadis tu, ni bumi ni, dunia ni sangat hijau, tetapi kita akan diuji dengan dua perkara, fitnah dunia dengan fitnah wanita. Dan ingatlah apa yang berlaku kepada Bani Israel, kerana awal-awal ujian mereka adalah daripada kalangan wanita. So benda ni sangat besar. Benda ni Nabi dah sampaikan dalam satu hadisnya, dan dinampakkan kepada kita pelajaran dan peringatannya. So kita kena ambil benda ni sebagai satu bentuk motivasi bagi seorang suami. Ini adalah satu jalan macam mana kita nak keluar daripada stigma masyarakat bahawa lelaki ini, kita kena cari jalan macam mana kita nak kena memastikan tidak terpalit satu bentuk penindasan dengan pukulan. Jadi kena faham, kita dilebihkan untuk kita melindungi wanita, bukan untuk kita menganiayai wanita. Memukul tidak akan menyelesaikan masalah. Tak ada dalam sejarah dunia ni yang menampakkan memukul itu mampu untuk menyelamatkan nyawa, melainkan dia akan mendatangkan lagi satu tindak balas yang lebih besar untuk wanita lah, dalam isu-isu memukul orang perempuan ni. So dia hanya mendatangkan kekasaran dan kezaliman, dan dia akan menampakkan kita ni sebagai suami yang dayus. Itu pun dayus sebab apa?
Sebab kita sepatutnya memimpin mereka dengan ilmu. Kita sepatutnya sewajarnya lelaki ini hendaklah membangkitkan dan membina jiwa wanita berdasarkan ilmu. Once dia faham ilmu, tak ada pukulan yang kita perlukan. Tak ada cerita kita nak kena main tangan. Kita hanya perlu mainkan dengan pukulan kata-kata. Itu yang penting untuk kita nampakkan hari ini, insya-Allah. Okay, so siapa yang tak berapa bersetuju tu, saya minta maaf. Sebab apa? Sebab kita hari ini bukan kita nak mencari kekurangan untuk kita persoalkan, tetapi kita nak mencari jalan. Kekurangan itu kita nak perkemaskan dan tambah baik lagi supaya kita dapat jadi orang yang beriman, jadi orang yang meyakini. Tertib dan adabnya Allah dah ajar dalam Al-Quran. Fungsi dan peranan kita adalah untuk memperkemaskan aturan tadi. Rububiyah Allah tadi tu kita nak kemaskan dengan penyucian. Kita sucikan sistem Allah dengan kita membersihkan diri kita. Baru dah sistem Allah itu nampak baik. Allah dah bagi sistem yang cantik. Allah dah bagi sistem yang sangat cantik sebenarnya. Sangat molek, sangat indah. Tetapi yang mengotorkan sistem ini adalah tangan kita sendiri. Kita sendiri yang mengotorkan sistem yang Allah dah bina rumah tangga tadi tu untuk dasar orang yang bertakwa, yang committed. Untuk orang yang benar-benar nak mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. So kalau kata kita gagal memahami fungsi dan peranan, maka kita akan jadi orang yang zalim. Zalim kerana kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. So ayat tadi tu, tangan ini kita kena hati-hati. Tangan ini bicara kuasa, nak pukul, pukullah dengan kuasa yang Allah dah berikan dengan pedoman wahyu, bukan dengan nafsu. Okey? Itu yang kita nak nampakkan, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua yang memberi komen. Okey, bila suruh isteri kemas rumah, dia selalu ungkit Nabi pun tolong isteri. Mu jangan pandai-pandai arah je, tolonglah isteri kamu baru gentleman. Okey, sebenarnya banyak benda yang kita nak kena bantu suami-suami dan isteri-isteri. That's why kita nak bantu dengan parenting Al-Quran nanti, insya-Allah. Kita cuba susun. Saya semangat nak cerita ni sebab apa? Sebab kita cuba nak bantu dengan modul pendidikan yang ada dekat RPWP. Dan insya-Allah program yang kita akan aturkan nanti, mudah-mudahan dia memberi sedikit input dan insight view macam mana kita nak perkemaskan balik sistem keluarga kita. Ramai yang dah message, ramai yang dah bertanya. InsyaAllah kita akan cuba bantu dan uruskan, dan kita akan guide secara modul macam mana kita nak kena faham Al-Quran dulu, dan things will get easier once kita dah dua-dua faham. Ni kalau isteri saja yang nak, isteri cuma dapat mainkan peranan bahagian isteri saja. Tapi kalau suami isteri berkehendak, dua-dua dapat kita kemaskan balik fungsi sebuah rumah tangga tu nanti, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua. Terima kasih yang menonton, terima kasih kepada yang share. Terima kasih kerana bersama-sama kami dengan satu perkongsian pada pagi ini untuk kita perbetulkan balik fitrah kita sebagai ar-rijal dan juga an-nisa. Insya-Allah panjang surah an-nisa, panjang lagi surah al-Baqarah. Dua-dua itu kita kena lihat sapi betina dan wanita. So daripada sapi betina, macam mana kita nak keluar menjadi wanita. Dan dalam wanita itu kita nak menjadi isteri yang solehah, yang terbaik, wanita yang mampu menggoncang dunia, tetapi dengan ilmu Allah, dengan wahyu dan pedoman daripada Al-Quran nanti, insya-Allah. Okey, itu sajalah yang nak disampaikan. Semoga dia dapat memberikan kefahaman dan memberikan penjelasan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan kita kefahaman ke arah jalan yang lurus dan istiqamah nanti, insya-Allah. Itu sajalah daripada saya. Kepada sahabat-sahabat yang mungkin nak berkongsi apa saja nota dan juga kefahaman, boleh masuk di dalam slot follow dan sertai dalam grup discussion kita t.mb bicara maqasid, dan insya-Allah di situ kita akan cari jalan untuk sama-sama kita berbincang. Ada nota-nota yang banyak dikongsikan oleh Kak Julia, di situ boleh kita manfaatkan nanti, insya-Allah. Okey, terima kasih. Hadza wallahu yurana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Itu sajalah untuk pada hari ini. Esok kita jumpa dengan Ustaz Akmal Ashraf. Kita akan go deep lagi dengan tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.